Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali perbincangan kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan perempuan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi dalam bab yang pertama, yang mana bab ini masih lagi membicarakan mengenai prinsip-prinsip dalam menentukan hukum-hukum semasa. Prinsip yang keenam, tuan-tuan, ma adda ilal haram fahuwa haramun. Setiap perkara yang membawa kepada haram, hukumnya adalah haram. Ini merupakan prinsip yang perlu kita fahami. Ma adda ilal haram fahuwa haram. Wa min al-mabadi' allati qarraraha al-Islam annahu idza harrama shay'an harrama ma yufdi ilayhi min wasa'il wa sadd az-zara'i' al-musilah ilayhi. Setiap perkara yang telah ditentukan oleh Islam, yang mana Islam mengharamkan perbuatan tersebut, maka semua perkara yang membawa kepadanya adalah haram. Ini dia punya prinsip yang perlu kita faham. Untuk apa? Sadduz zara'i', dan bagi menutup pintu-pintu kemungkaran. Contoh, Islam mengharamkan arak, maka semua perkara yang membawa kepada arak hukumnya adalah haram. Islam mengharamkan judi, setiap perkara yang membawa kepada judi hukumnya juga adalah haram. Jadi ini merupakan perkara yang kita kena ambil perhatian agar kita tidak terlibat dalam melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, Allah sebut kat sini, fa iza harrama zina mathalan harrama kullu muqaddimatihi wa dawa'i. Apabila Islam mengharamkan zina, contoh zina diharamkan, setiap muqaddimat, setiap perkara yang membawa kepada zina hukumnya turut adalah diharamkan. Ini kaedah yang cukup cantik. Itu sebab hari ini apabila ada golongan-golongan yang nak menghapuskan undang-undang khalwat, ini peliklah. Sebab kalau dia halang kerajaan ataupun halang pihak berkuasa untuk tangkap anak-anak muda, pasangan yang bukan mahram, duduk berduaan tanpa mahram, maka akan berleluasa lagi lah isu anak lahir tanpa bapa. Jadi ini pun kena ambil perhatian. Itu sebabnya bila Islam haramkan zina, setiap benda yang membawa kepada zina hukumnya adalah haram. Bahkan kelab-kelab malam itu juga antara pendorong kepada zina. Bila ada budak-budak perempuan, tambah-tambah kelab malam hari ni dia ada macam ladies night, malam perempuan, yang mana perempuan masuk semua free, lelaki masuk kena bayar. Jadi semua pakat pergi. Di situ mereka jumpa couple, dia orang jumpa pasangan, kemudian mereka tidur di hotel bajet dan seumpamanya. Maka perkara ini perlu dilarang. Sebab ada orang cadang, dia kata, buat apa kita nak haramkan kelab malam? Haramkan hotel bajet lah. Mana boleh haramkan hotel bajet? Hotel bajet ni diwujudkan hotel ni untuk memudahkan orang-orang kampung datang, yang duit tak banyak dia boleh sewa hotel yang murah, bukan untuk buat maksiat. Tapi sekarang ni punca berlakunya maksiat adalah daripada tempat-tempat haram. Sebagai contoh macam saya sebutkan tadi lah, macam kelab malam, tempat perjudian dan seumpamanya. Baik. Begitu juga min tabarruj jahili. Begitu juga diharamkan ke atas kita untuk berpakaian ataupun berfashion dengan fashion yang dilarang dalam Islam. Ini pun tidak dibenarkan dalam Islam. Min tabarruj al-jahili. Sebab orang jahiliah dia punya tabarruj ataupun dia punya fashion pelik-pelik. Tambah hari ni yang pelik ni, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perhati, dia orang ada buat macam
yang kat luar negara dia orang buat fashion antarabangsa, world muslim fashion gitulah, macam fashion peringkat antarabangsa untuk orang Islam. Yang peliknya dia wujudkan, dia lahirkan fashion yang pelik-pelik. Tudung dia atas terbuka, bawah atas tutup, bawah terbuka. Kan kita pelik tu. Tapi dia kata that's Muslim fashion. Ini kan tengok dia dah macam dia nak rosakkan fashion orang Islam. Patutnya orang Islam punya fashion daripada atas tutup sampai ke bawah. Maknanya melabuh ke bawah. Dia bukan naik ke atas. Ada yang saya tunjuk, dia orang hantar gambar kat saya tu, dia punya tudung atas tu bentuk teko. Kan pelik bentuk teko atas. Bentuk teko atas, lepas tu bawah dia seksi. Aku pun confused. Apa dia jadi? Tak. Dia buat tu untuk ikut orang kata apa? Nafsu manusia yang nakkan kepada kemodenan. Ini masalah. Yang lebih sedih lagi, ada orang Islam Melayu pula kat situ. Dia pula di antara yang pelopor, yang menggalakkan kita buat benda sama. Ini tak betul tuan. Jadi kalau nak ikut fashion Islam, ikutlah betul-betul. Janganlah kita bawa elemen-elemen yang membawa kepada kemungkaran. Ini pun masalah juga. Tambah pula hari ni orang-orang muda dia pakai tudung. Dia bukan pakai sebab Islam, tapi dia pakai sebab artis pakai. Artis pakai tudung, dia pun nak pakai tudung. Bawah tutup-tutup itu kemudian kira. Tu yang ada pakai tudung, pakai skirt. Dia kata saya dah tutup aurat. Skirt tu apa cerita? Itu lain. Yang penting rambut dah tutup. Tengok dia punya persepsi pun berbeza. Wa khulwatun athimah. Begitu juga berduduan yang dilarang. Ini yang dimaksudkan perkara yang membawa pada haram. Wa ikhtilat abis. Berduduan yang membawa kepada kemungkaran. Kadang-kadang kita kat Malaysia ni pun pelik. Tapi mujur kita nampak orang Islam kita dah faham yang mana boleh, yang mana tak boleh. Sebagai contoh dulu kita sepupu sepapat kita bersalam kan. Kita bersalam macam biasa. Tapi akhir-akhir ni orang dah mula tahu dah mula faham bahawa bersalam antara sepupu dengan sepupu yang bukan mahram adalah haram. Mana tak boleh salam dengan sepupu, walaupun sepupu lelaki dengan sepupu perempuan. Tak boleh bersalam. Sebab apa? Sebab orang kata apa, dia punya mereka berdua tu boleh berkahwin. So bila berkahwin tak boleh duduk serumah. Nak duduk serumah mesti ada mahram. Kalau tak ada tak ada orang kat rumah, maka dia tak boleh duduk dah sekali. Jadi ini pun kena ambil perhatian. Diharamkan juga suratun ariyah, gambar-gambar yang hampir telanjang ataupun gambar-gambar telanjang tak boleh letak dalam rumah, sebab ia pendorong kepada zina. Wa adabu maksyuf, semua benda yang menampakkan dan sebagainya. Begitu juga diharamkan ke atas kita riba. Semua benda yang membawa pada riba hukumnya adalah haram. Contoh, orang yang buat riba, bank riba, katakan kita negara Islam mengharamkan riba. Maka dalam negara Islam tidak boleh ada bank-bank yang mempunyai transaksi membawa pada riba. Tapi hari ini orang dah tukar nama riba kepada faedah. Orang tak nampak ini boleh ke? Tapi dia guna perkataan faedah. Faedah haram dalam Islam. Faedah tu maksudnya riba lah. Apa maksud faedah? Nanti kita akan ambil dekat belakang nanti. Apakah yang dimaksudkan dengan riba? Maknanya diorang ni bagi pinjam sesuatu, pada masa yang sama dia dapat manfaat daripada pinjaman tersebut. Contoh, bagi 100, pinjam pada adik. Adik pula bayar kepada kita dengan harga 150. 50 tu apa benda? Faedah daripada pinjaman, maka hukumnya haram. Jadi apa yang berlaku pada hari ini? Bank-bank yang transaksinya tidak mengikut atau patuh syariat. Sepatutnya kita tidak boleh simpan duit dalam bank tersebut. Pastikan kita ambil yang semuanya mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik tuan-tuan dan puan. Jadi semua benda yang membawa pada riba hukumnya adalah haram. Hatta orang yang tolong bagi saham untuk buat bank tersebut pun haram. Hari ini alhamdulillah kita tengok di Malaysia bank-bank komersial ni pun sudah ada Islamik. Macam CIMB Islamik,
ada Maybank Islamik, ada Hong Leong Islamik. Dia asalnya konvensional, tapi bila dah orang nak kepada Islam, dah mula dia bawakan unsur-unsur Islam tu di dalam kaedah ataupun dalam prinsip kewangan dan sebagainya. Bahkan bank negara pun sangat menekankan kepada perbankan Islam. Baik, itu yang ke-6. Prinsip yang ke-6. Prinsip yang ke-7, at-tahayyul 'alal haram haramun. Setiap benda yang kita cari helah untuk menghalalkan benda haram adalah haram hukumnya. Kita cari helah. Sebagai contoh, ramai orang guna hari ni, dia kata kita buat joget lambak ataupun poco-poco. Dulu poco-poco, sekarang apa nama? Sekarang yang orang duk buat sekarang Zumba. Zumba. Sekarang ni pejabat pun pakai buat Zumba kan. Saya pun dia tengok joget dia lebih kurang macam poco-poco je. Zumba, boleh tak nak buat Zumba? Okey. Dia orang kata kami buat Zumba ni sebab nak exercise. Boleh nak exercise, tapi dengan syarat lelaki asing, perempuan asing. Tak boleh dia buat sekali dengan perempuan, dia buat sekali dengan orang lelaki. Tu hukumnya haram. Dia bercampur. Jadi orang lelaki ni akan tengok pergerakan orang perempuan, akan tengok aurat orang perempuan. Semua tu tak dibenarkan oleh syariat. Jadi ini benda yang perlu kita ambil perhatian. Kadang-kadang dia ubah nama tahayul, cari helah untuk menghalalkan benda yang haram. Asal benda tak boleh. Dia tahu kalau kita buat joget lambak tak boleh. Ataupun kalau kita buat poco-poco ke ramai-ramai, tak boleh. Kita buat dance ramai-ramai, tak boleh. Jadi kita tukar senaman dipanggil. Dia cari helah nak membolehkan benda yang tidak dibenarkan oleh syariat. Baik tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, sama juga macam laman web lucah. Baru ni ada orang tanya saya. Yang tanya ni pun bukan orang-orang biasa, orang-orang pandai kan. Dia kata apa? Dia kata, ustaz, boleh tak Islam tu faham sikit maksud daripada benda-benda daripada laman web lucah ni? Kenapa kita melihat negatif? Dia kata saya pegang yang Prof Muhayya pesan. Prof Muhayya kata kalau benda tu kita lihat kepada positif, maka jadi positif. Kalau lihat kepada negatif, akan jadi negatif. Jadi dia pegang kata-kata Prof Muhayya tu. Dia kata cuba kita lihat, kalau laman web lucah ni diniatkan untuk kebaikan. Contoh, tengok laman web lucah untuk belajar, boleh tak? Tengok jahat dia. Dia dah guna ayat orang untuk menghalalkan benda haram. Ini tahayul. Dia cari jalan nak menghalalkan benda yang haram. Tuan-tuan, bab jimok ni kan tak payah nak belajar bagi saya. Tak. Dia nak belajar untuk orang kata apa, jaga kesihatan boleh. Minum air suam. Tak. Orang kata apa, minum tongkat ali. Bolehlah. Selaman harimau ke apa benda ikut lantaklah. Itu boleh. Tapi kalau belajar, tengok tonton orang melakukan penzinaan, hukumnya haram. Tak boleh kita buat macam tu. Jadi dia sekarang ni dia nak menghalalkan benda yang haram dengan mengatakan tak apa, kita niat nak belajar. Tak boleh. Sebab apa? Pertama, kenapa laman web lucah ini jadi haram? Pertama, kita melihat aurat orang. Melihat aurat orang hukumnya haram. Kita membuka keaiban orang. Kita tengok. Satu. Yang kedua, dia buat lakonan tu bukan dia pakai kamera. Takkan seorang kamera rakam sendiri-sendiri, bergerak kamera tu sendiri. Tak, mesti ada orang yang tolong rakam. Macam saya dalam Tanyalah Ustaz lah. Tanyalah Ustaz, ada sekurang-kurangnya 3-4 orang yang buat rakaman. Dah kat situ pun ada orang tengok. Allahu Rabbi, pakat membuka aurat masing-masing. Yang ketiga, kemudaratan lebih besar daripada kebaikan. Baik ni sikit, mungkin orang kata 1% untuk belajar, tapi 99% semuanya untuk maksiat. Tak, budak-budak yang tak pernah tahu apa itu zina, akhirnya akan tahu bab zina, maka hukumnya haram. Tak boleh sewenang-wenang kita nak bagi tahu ini untuk tujuan belajar. Isu dia cukup besar, pesan dia cukup besar. Sekarang ni pun masa perjumpaan dengan kami perjumpaan
ahli majlis MPI kebangsaan yang dilantik oleh TPM baru-baru ni. Ada seorang profesor tersebut, dia kata apa? Dia kata kita kena ingat Profesor Datuk Dr. Awang kecil rasanya. Dia kata apa? Dia kata sekarang dekat dunia setiap 1 minit 60 orang bersalin. Lahirnya anak zina. Setiap 1 minit lah 60 saat keluar 60 orang. Maknanya setiap minit seorang, seluruh dunia. Maknanya cukup tinggi tuan-tuan kes zina ni, anak lahir tanpa bapa. Yang menengejutkan saya lagi, dekat ada seorang doktor pakar bedah, kawan saya. Masa tu dia jaga dekat salah sebuah hospital kerajaan dekat dekat dengan Bangi ni. Hospital Kajang lah. Dia macam Hospital Kajang, sekarang dia pindah ke HUKM. Dia kata apa? Masa dia jaga duduk Hospital Kajang, dia kata dia seorang, kalau dia jaga klinik hari tu, satu hari tu tak kurang 5 orang datang tanya bagaimana dengan kandungan, sebab anak ni adalah anak tanpa bapa. 5 orang sehari. Nak cerita bagi benda ni sangat serius. Macam mana budak-budak dia boleh tahu? Tak lain dan tak bukan menerusi lama web lucah ni. Itu sebab kita kena blok. Saya pernah bagi tahu kepada saya, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, Mufti Wilayah. Masa tu lepas tu ada juga Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Dr. Uzar, pakar ekonomi. Dia cakap pada PM, dia kata kenapa sekarang ni kita tak boleh nak sekat, nak tutup laman web lucah ni daripada terus tersebar. Sekarang ni laman web lucah, tuan-tuan, daripada iPhone ni boleh buka. Perasan tak? Kita buka Facebook, tengok lah gambar yang tak sepatutnya ada. Masuk dalam Facebook, kata la ilaha illallah dengan mudahnya. Lepas tu macam anak kita tengok dalam YouTube kan, dia tengok kartun YouTube ni, kartun apa? Contoh macam kartun, tak kira lah kartun budak-budak, Ultraman ke Doraemon ke, dia buka, dia tengok dalam YouTube, habis YouTube nak pindah ke YouTube lain, nak pindah yang bawah tu, tengok ada filem yang tidak sepatutnya. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok, punya teruk sekarang ni, dah sampai tak boleh nak bendung. Jadi nak tengok anak tengok iPad tu, kena beringat-ingat, walaupun dia tengok cerita kartun, tapi nak pindah dari cerita kartun part 1 kepada part 2 akan ada benda haram. Dah berlaku, sebab saya tengok ada lah gambar-gambar yang tak sepatutnya. Cukup memalukan, tuan-tuan. Jadi Dr. Zaharuddin minta lah dengan PM, kata boleh tak kita sekat terus, sekat dan jangan bagi ada dekat Malaysia. Mana nak akses tak boleh. Saya ingat Datuk Najib jawab masa tu, dia kata saya kena cek dulu, sebab perjanjian ini perjanjian antarabangsa dan perjanjian antara negara gitu ginilah, dan yang sign tu zaman Tun Mahathir pula disebut. Main zaman Tun Mahathir itu payah dia kata. Jadi dia kata kena cek balik, nak tengok macam mana term and condition. Ini pun benda yang susah, tuan-tuan. Kita tak boleh nak kawal benda ni. Itu sebabnya kes zina cukup melakukan. Budak darjah 5 bersalin. Sekarang dulu mana ada. Sekarang ni darjah 5 dah bersalin. Maknanya budak-budak dah tahu semua ni. Tu benda-benda yang cukup menakutkan, tuan-tuan. Tu sebab kata disebut ni wa minal hilah al-asimah tasmiyatu syai'il haram bighairi ismih. Antara benda yang dimaksudkan haram itu pada hari ini, mereka cuba menamakan benda haram dengan nama yang lain. Na'udzubillah. Contoh joget, dia orang namakan, dia panggil, katanya orang Arab panggil apa? Fannan, sebagai satu fan ni sebagai apa? Allahumma salli ala Muhammad. Hiburan bukan? Seni. Joget-joget ni sebab satu seni. Jadi kita kena hormatlah seni. Tengok, dia guna perkataan seni. Jadi kalau orang yang memperjuangkan seni, dia akan kata kenapa kena haramkan joget? Joget ni satu seni. Maknanya kamu dah menghina orang seni. Dia dah main kat situ pula. Jadi benda-benda macam ni, tuan-tuan, kita kena faham.
Sebab sekarang ni Barat sedang merosakkan pemikiran anak-anak muda kita, merosakkan pemikiran bangsa kita, daripada terus memahami apa erti budaya, apa erti Islam dalam hidup dia. So tuan-tuan perasan, hari ni budaya Islam dah macam tak ada dalam diri anak-anak muda. Budaya orang Melayu dah tak ada. Dulu kalau ingat, kalau budak-budak muda lalu depan orang tua, dia akan tunduk. Ingat tak dulu masa kita belajar kecil-kecil, lalu depan orang tua tunduk. Sekarang mana orang tunduk ya? Dia kata tunduk apa? Tengok, budaya tu dah merosakkan apa ni, sikap anak-anak muda kita pada hari ni. Kadang-kadang dia orang benda-benda yang sebagai contoh lah, orang kata apa, yang Islam punya apatah lagi lah, macam bersin. Kita tak ajar anak kita alhamdulillah, kita ajar anak excuse me. Lebih teruk lagi bila anak-anak ni, maklumlah masuk college. Bila masuk college, maklik kat rumah dah tak cakap bahasa Melayu ya, cakap bahasa orang putih. Sebab dia sangat bangga dengan bahasa orang putih. Sedangkan Jepun tak erti bahasa Inggeris. Tuan-tuan pergi ke Jepun, orang Jepun ni satu perangai dia cukup malu kalau kita nak cakap tanya dia excuse me, dia lari dulu orang lelaki dia. Sebab apa? Dia malu sebab dia tak boleh cakap Inggeris. Tapi pada masa yang sama, negara dia paling maju sekali. Orang dia kuat kerja, negara paling bersih dekat dunia, dia antaranya. Tuan-tuan tak jumpa kekotoran pun dekat apa? Dekat Jepun. Tak jumpa. Cari sampah tak jumpa. Sebab apa? Sebab dia orang ni sangat jaga kebersihan. Lepas tu nak tengok kemajuan, dia orang sangat syak. Kalau naik train laju dia tu, tuan-tuan jangan risaulah kalau katakan terlepas lagi berapa minit, lagi 5 minit akan datang di satu train. Kita 15 minit ke 40 minit. Kalau terlepas tu menangis ya. Kalau terlepas tu kapal terbang pun siapkan terlepas juga. Tak cerita bagi. Dia orang sangat efisien. Tepat pukul 8 dah sampai dah. Kita 8 1 minit baru sampai. Situ pun tak boleh nak syak. Tengok. Lepas tu dia punya okey, dekat sana kereta jangan pakai. Dia orang pakai public transport. Public transport dia, tuan-tuan tengok, sangat efisien tuan-tuan. Kalau naik bas tepat, kalau dia kata bas akan sampai dekat stesen kita ni pukul 6 petang. Tepat 6 petang dia sampai. Macam mana dia orang atur saya pun tak tahu. Tu dia orang punya transport. Kita janji pukul 6, 7 tak sampai lagi. Jahanam masa depan tuan-tuan. Contoh bah kilang lah. Tak, janji mari pukul 6, pukul 6.15 tak sampai lagi. Orang sanggup tak semayang. Budak-budak kilang ni sanggup tak semayang subuh. Ada baru ni orang kilang tanya. Dia belajar kilang lah. Dia kata, "Ustaz, saya ni kerja kilang Ustaz. Sekarang ni subuh lewat. Saya kena tunggu bah 5.45 pagi. Jadi tunggu kat tempat saya. Bah sampai pukul 6. Lepas tu bah ni pergi ambil lagi orang lain. Kami akan sampai dekat kilang 7.15 atau 7.30. Subuh dah lewat. Boleh tak Ustaz?" Dia bukan tanya saya nak qada. Dia tanya, "Boleh tak Ustaz saya semayang awal sebelum azan?" Bukan dia dia tanya saya nak qada macam mana, tapi dia kata, "Boleh tak saya semayang awal? Saya nak semayang setengah jam, mungkin setengah jam awal, saya bangun pukul 5.30, saya semayang subuh. Subuh ni saya semayang Ustaz." Dia ni bagus lah juga tanya soalan gitu. Tuan-tuan, mana boleh semayang awal? Dah masuk waktu ni. Tapi nak cerita, tengok. Negara dia orang sangat efisien. Ada seorang profesor daripada Jepun datang dekat kami punya universiti UKM. Dia bagi talk. Yang saya terkejut dia bagi talk, dia tak boleh cakap bahasa Inggeris. Dia minta seorang pelajar Malaysia, pensyarah yang pernah belajar di Jepun, tolong terjemah. Dia profesor tuan-tuan, profesor undang-undang. Dia tak harap pun dengan orang putih. Kita bangga dengan orang putih, tapi negara tak maju pun. Kita bangga dengan orang putih, tapi kita punya negara paling kotor. Tengok, kita punya sikap ni kadang-kadang kita ni over daripada orang lain. Padahal kita sepatutnya kita boleh banggakan budaya kita sendiri, budaya orang Melayu. Di Brunei, pergi pasar malam pakai samping, baju Melayu samping, komplit samping. Saya kata, dia orang nak gimana? Rupanya memang budaya dia, malam keluar malam pakai samping. Kalau malam Jumaat, dia orang pakai baju samping. Dia orang jaga budaya.
Tapi kita tuan-tuan jauh lah kita punya budaya. Kadang-kadang pergi rumah orang Melayu, kadang saya sedih, dia cakap orang Melayu, gaya anak tu macam orang putih suka dia. I can't speak Malay. I'm sorry. Geli aku tu. Mak kau makan budu lah. Kadang tak kau belajar ni bahasa kau. Takkanlah kamu tak boleh nak belajar bahasa kamu sendiri. Ini yang berlaku negara Arab. Orang Arab sekarang ni telah disaitara alaihim. Dia telah dirosakkan pemikiran dia orang. Dia orang mula bangga kepada budaya barat. Dia tak bangga dengan Malaysia. Malaysia dia tak kenal, tapi sebut Amerika dia faham. Dia sangat bangga dengan Amerika. Dia sangat bangga dengan Europe. Sebab apa? Sebab ini budaya Arab dia tak berjaya nak memupuk bangsa dia cinta kepada bangsa dia sendiri. Apatah lagi Islam, lagi-lagi lah tuan-tuan. Ini yang banyak berlaku tuan-tuan. Sebab kita sekarang ni banyak sangat telah dicerobohi kita punya minda daripada terus mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba Nabi SAW sebut kata-kata ulama. Ulama sebut ya'ti 'alan nas, akan datang satu zaman. Ya'ti 'alan nasi zamanun yastahiluna riba bismil bai'. Akan datang satu zaman yang mana manusia ini akan menghalalkan riba dengan mengatakan bahawa riba ini adalah jual beli yang dibenarkan. Ini dah banyak berlaku tuan-tuan. Saya agak terkilan bila orang cuba nak menghalalkan benda yang haram cukup banyak. Ya. Tambah-tambah kalau pemimpin-pemimpin tak melihat perkara ni. Pemimpin kena alert, kena peka. Jangan hanya fikir aku nak membangunkan negara, tapi fikir macam mana aku nak membangunkan masyarakat agar mereka ini faham akan Al-Quran. Mereka faham institusi agama di Malaysia, di negara kita. Contoh masjid-masjid. Dia orang kena fikir macam mana nak bagi masjid ni terus maju ke hadapan, terus efisien. Tuan-tuan, di Singapura saya tak faham macam mana Singapura boleh menghidupkan masjid dia. Dia buat masjid tuan-tuan 4 juta. 4 juta dolar bersamaan dengan 10 ke 12 juta ringgit Malaysia. Lebih kurang gitulah sekarang duit ikut kita jatuh. Tapi tuan-tuan, mereka tak dapat bantuan 1 sen pun daripada negara. College dalam masjid dia ada pengurusi. Pengurusi dia bayar. Dia dipanggil pengurusi eksekutif. Dia dibayar. Dia ada gaji. Imam gaji dia gaji ikut kelayakan. Kalau gaji imam ni belajar sampai sarjana muda, sampai BA kan, maka imam ni akan diberi gaji 1,800 untuk gaji dia saja, tak masuk allowance. 1,800 dolar. Tak usah, bukan ringgit tuan-tuan. Kita 800 je tuan-tuan. Itu pun berkira untuk imam. 800 tu kata macam besar sangat. 800 tu imam bayar MyV tak cukup tuan-tuan. Tu 800. Kita tak bangga dengan institusi Islam. Negara lain dia orang angkat masjid, dia orang walaupun tak dapat bantuan daripada negara, tapi dia kreatif. Macam mana nak buat masjid itu hidup? Dia buat dekat tepi mainan budak-budak. Dia buat sebiji macam McDonald. Tuan-tuan masuk McDonald kan? Bila masuk McDonald, kat tepi tu dia ada tempat mainan. Dia buat tempat mainan, jadi mak bapak datang letak anak-anak main, so tak bising. Dia tutup dengan aircon apa semua. Lepas tu dia ada balang. Balang ni macam tabung lah. Bila kita letak anak dalam tu, berapa letak masuklah duit dalam tabung tu. Orang Singapura ni pula, bila salam bila masukkan duit dalam tabung, dia tak letak RM1. Dia tak letak $1. Paling sikit $5. Ni Singapura punya perangai. Kalau tuan-tuan tengok tabung, buka tabung RM5, 10, RM5, 10, 50, RM5, 10, 50. Kita buka tabung RM1, RM50. Tengok, lepas tu RM1 ada 50, kadang-kadang 10. Nak cerita, beza orang dia orang letak tabung tu bukan apa, nak bayar gaji orang yang jaga bilik mainan. Kan aircon apa semua kan, ada mainan nak susun balik takut rosak apa, dia ada seorang jaga. Dia orang tu duduk, imam cikgu tu duduk tengok, ada cikgu dia akan tengok. Dia perhati gaji tu digajikan daripada duit sumbangan orang tu lah dia orang dapat. Saya tanya berapa sekali kutipan bulanan,
duit main apa ni, bilik mainan tu berapa banyak dapat? Dia kata dapatlah ustaz dalam $3,000. $3,000 daripada sumbangan untuk tabung kat situ saja, tak masuk tabung belakang ni. Tu dia orang boleh buat. Tu dia orang kreatif. Tapi kita ni tak berapa nak kreatif. Dia buat sekolah tu duit, dia bawa tarik duit. Okey, katakan orang bayar yuran tu separuh masuk kepada masjid. So masjid boleh hidup. Kita ni dah dapat bantuan macam-macam dah, tapi masjid masih mati. Kenapa? Surau masih mati. Kenapa? Saya pun tak faham. Ustaz-ustaz nak pergi ceramah, nyetapis 3-4 kali tapis, saya pun tak tahu apa yang dia nak tapis. Masalah artis nyanyi tak pernah tapis pun. Tak? Oh, artis ni pakai tudung, artis ni tak pakai tudung, tak ada. Tak tapis. Mari artis kain sikit lagi nak nampak spender, boleh pula nyanyi. Aku pun confused, apa dia jadi? Tak tapis pula orang macam ni. Patut tapis lah orang macam ni. Tak? Tengok dalam TV, nak bagi luluh dalam TV, nak bagi lepas budak-budak ni menyanyi, pastikan tutup aurat elok-elok. Ini kadang-kadang Allahu Akbar tuan. Kalau red carpet tu, kopiah tercabut dengan sendirinya. Red carpet tu kalau tuan tengok, ya Allah tuan-tuan, pok-pok ni pakai baju pening. Tu sebab macam artis-artis dah taubat, dia tak pergi kalau tak ada sebab. Kalau tak ada nama tercalon ke apa benda, dia takkan pergi. Sebab apa? Tak nak terlibat dengan benda-benda haram. Tapi kita ni, yang haram tu kita dahulukan dulu. Kita nak naikkan pelancongan, kita buat benda-benda yang bukan-bukan. Patut kita nampak yang kita ni ada identiti. Tapi semua tu tak buat. Sebab apa? Sebab kita nak menghalalkan benda yang Allah haramkan. At-tahayul 'alal haram haram. Kita cuba nak menghalalkan benda haram, hukumnya adalah haram secara mutlak. Jadi jangan beringat benda-benda ini tuan-tuan. Kadang-kadang kita nampak macam ekstrim. Orang kata bila cakap gini nampak macam ekstrimnya ustaz ni. Tapi tak ekstrim. Kesannya pada anak bangsa kita lah tuan-tuan. Anak bangsa tu yang belakang duk main-main kat belakang budak-budak tu, itulah yang bakal jadi menteri dia. Kalau dia orang tak biasa semayang, dia orang tak kenal Quran tuan-tuan, macam mana dia orang nak mentadbir negara? Cukuplah apa yang ada. Tak, cukuplah. Kita nak pemimpin akan datang lebih hebat daripada yang ada sekarang. Kita nak satu hari nanti Perdana Menteri boleh jadi imam. Di mana dia orang berhenti? Bahkan kita nak seorang Perdana Menteri boleh menghafal Quran tak lepas ni. Tak apa, dia bidang sains politik ke, dia bidang engineering ke, tak kisah. Dia doktor perubatan ke, tapi dia hafal Quran. Tengok sekarang ni MRSM Ulul Albab dah berjaya melahirkan doktor-doktor, engineer yang hafaz Quran. So itu satu perubahan yang baik. Mana tak mustahil satu hari daripada engineer tu ada seorang jadi Perdana Menteri, tapi dia boleh jadi imam. Di mana-mana dia ya, kalau dia baca ayat Quran masa dia tengah berucap tu, wow, kata ini ustaz ke engineer, ini ustaz ke Perdana Menteri, dah bertukar. Sebab dia boleh bercakap tentang ayat Quran, dia boleh tafsir ayat Quran. Itu yang kita nak lahirkan. Tapi tuan-tuan, susahlah. Sebab kita terlalu ikut benda yang dibawa oleh barat. Wa iyadzubillahi min zalik. Baik tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, itu at-tahayul alal haram haramun. Ya, prinsip yang ketujuh. Baik, ada soalan tuan-tuan? Tak ada ni hari ni soalan? Ada? Jawab soalan tu. Ada ke? Okay. Nombor tahu kan? Nombor 011 400 5537. Oh lain ni, bukan kat sini. Oh kat sini, kat bawah ni soalan. Assalamualaikum Ustaz. Percampuran lelaki dan perempuan semasa ibadah haji dan umrah, bagaimana kedudukannya? Baik. Percampuran antara lelaki dan perempuan dalam Masjidil Haram ya adalah dibenarkan atas asas-asas keperluan. Kalau ikutkan tak boleh. Mana saja-saja orang perempuan pergi tengah-tengah tawaf tu pergi peluk lelaki ikut dalil. Itu haram. Tapi kalau terpeluk, tersentuh, maka itu dibenarkan. Sebab di sana tu 4 juta orang tak dapat dikawal oleh polis-polis yang berada di kawasan itu. Jadi mereka terpaksa hanya boleh alang masa time nak semayang.
Time semayang nampak perempuan, yallah, yallah, ilah, ila wara. Dia suruh pergi belakang. Tu pun ada yang degil tak nak bangun. Dia tak nak bangun. Dia buat keras, tak nak bangun. Ini masalah dia. Sebab datang tu daripada macam-macam pelosok negara. Ada daripada Afrika, ada daripada Malaysia, ada daripada Yugoslavia. Tapi orang Malaysia yang paling ikut arahan. Time semayang, orang perempuan semua dah kat belakang dah. Dia tak kacau orang lelaki. Tapi kalau orang Iran, dia kacau. Orang Pakistan, Bangladesh, memang dia kacau habis-habisan. Dia duduk dekat kawasan orang lelaki, jadi susah. Jadi percampuran di tanah haram ketika musim haji dan umrah adalah dibenarkan atas asas keperluan waktu itu. Tak boleh dinafikan. Pertama-tama masa tawaf, masa kita nak masuk Hijr Ismail, kadang-kadang kita setengah sujud tu, perempuan duduk atas kepala kita. Tengah sujud kat Hijr Ismail, punggung satu tenggelam kepala. Astaghfirullahalazim. Nak buat macam mana? Anggaplah itu rezeki. Dah orang tu atas kepala kita. Tengok Allah sakit kepala tu. Masa tu terlalu ramai orang, tak boleh nak. Tapi kalau kita tahu dah ada orang kat belakang, kita pergi duduk atas dia, haram lah. Ataupun dah tahu sengaja duduk belakang perempuan ni, biar dia duduk atas kepala kita. Tu hukumnya haram lah. Mu saja saya cek pasal. Ada juga orang gitu. Mana ni? Tutup. Okey. Itu dibenarkan. Itu sebabnya dalam mazhab kita pun ataupun fatwa tabung haji pun, bila kita dalam masjid haram tersentuh dengan orang perempuan, tersentuh dengan lelaki yang bukan mahram, ia tidak menyebabkan batal sembahyang dalam masjid haram. Luar masjid haram kena berwuduk. Baik. Soalan kedua, apa hukum makan dhab bila Nabi diamkan saja? Sahabat yang makan ketika itu, bila Nabi diam dikira harus atau makruh? Benda yang makruh adakah Nabi diamkan? Baik. Dhab ni merupakan makanan yang Nabi SAW tidak sentuh. Makruh ni dia tengah-tengah. Dia ma bainal halal wal haram. Dia di antara halal dan haram. Benda ni kena berhati-hatilah. Maknanya dhab yang kita nak makan tu pastikan kita tidak berlebih-lebihan. Makan dhab tu tidak berlebih-lebihan, tidak sampai mendatangkan kemudaratan, tidak kita makan dhab ketika dalam ihram dan sebagainya. Iaitu kita bunuh dhab ketika dalam ihram dan sebagainya. Cuma benda yang Nabi tak makan hukumnya adalah harus. Maknanya harus tu harus ma'al karahah. Nabi tak mau sentuh. Ulama anggap karahah ni sebab Nabi bukan tak nak makan. Nabi bukan haramkan makan, cuma Nabi tak suka nak makan. Nabi tak minat nak makan, macam bawang. Nabi tak minat nak makan. Jadi sebab apa? Sebab dia akan mengeluarkan bau yang tidak enak ketika Nabi bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum. So bila dah jadi macam ni tuan-tuan dan puan, maka ia dianggap sebagai makruh. Makan tak berdosa, tak makan pun tak dapat apa-apa, tak dapat dosa. Jadi maknanya kita boleh ikut dan tidak ada masalah. Dan boleh kita nak ikut ataupun kita nak ikut pun boleh, tak nak ikut pun tidak ada masalah. Itu namanya makan dhab ni. Jadi kalau nak makan tu silalah, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu untuk apa kita makan. Okey. Cuma ia tidak najis lah. Yang penting dia tidak najis. Baik. Ustaz, apakah yang perlu dibuat terhadap perbincangan yang melibatkan hadis cerita-cerita palsu yang popular seperti Sayyidina Umar Al-Khattab pernah membunuh anak perempuannya? Abdul Rahman bin Auf merangkak dalam syurga. Kenapa? Payung emas. Okey. Kita kena ingat tuan-tuan, menyampaikan hadis-hadis Nabi yang menyampaikan hadis-hadis yang tidak betul. Hadis-hadis ni maksudnya kenyataan-kenyataan yang tidak betul dan disandarkan kepada Nabi. Sebagai contoh dia sebut sini, Abdul Rahman bin Auf merangkak-rangkak di dalam syurga kerana sangat banyak dosa dia ataupun banyak harta yang dia telah laburkan dekat dunia yang tak tahu di mana.
Jadi disebabkan terlalu banyak harta, lagi kaya orang tu, lagi merangkak orang tu dibuatnya. Ini orang kata macam hadis-hadis buatan, macam menghina Abdurrahman bin Auf. Selalunya hadis-hadis seperti ini seakan-akan ia datang daripada Syiah. Dia macam nak menghina Abdurrahman bin Auf. Kemudian pada masa yang sama, orang Syiah ni dia tak nak orang ahli sunnah wal jamaah kaya. Bila mereka kaya, mereka boleh buat masjid, mereka boleh berzakat, mereka boleh berwakaf dan seumpamanya. Maka dalam hal ini kena berhati-hati hadis-hadis Syiah ni. So sekarang ni macam Syiah punya hadis ni macam dia nak menghina Abdurrahman bin Auf. So kita elak dan kita jangan membacanya ataupun kita jangan mempercayainya. Cuma hadis maudhu' ini tidak boleh kita sampaikan. Hadis maudhu' maksudnya hadis penipuan ke atas Nabi. Macam contoh ada orang kata kita bila baca Yasin sebelum asar pada hari Jumaat, kita akan masuk syurga secepat mungkin. Mana mati tu masuk syurga terus. Itu siapa yang cakap? Dia kata Nabi cakap. Cuba cek betul-betul. Rupanya hadis itu tidak ada pun daripada Nabi SAW. Satu penipuan kepada Nabi, hukumnya haram. Haram kita menyebarkan hadis-hadis maudhu' atau hadis-hadis yang bukan daripada Nabi SAW. Oleh sebab itulah saya galakkan tuan-tuan, pagi-pagi bila tak ada kuliah, tak ada ceramah, bacalah Sahih Al-Bukhari. Ni Fadilat Amal ni dah lama dah kita baca tuan-tuan. Cukup-cukup dah tu. Tukar dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim tak? Fadilat Amal ni boleh baca, tapi kita gila-gila lah. Ini daripada dulu kini selamanya Fadilat Amal, Fadilat Amal, Fadilat Amal. Daripada dulu ni. Tak apa baca Fadilat Amal ni, tapi jangan jadikan ia silibus wajib. Tukar dah habis berapa kali dah? Habis dah. Baca Sahih Bukhari pula. Bila Sahih Bukhari ni adalah hadis yang paling tepat setelah Al-Quranul Karim. Pertama baca Quran, lepas tu hadis Bukhari. Lepas Bukhari, Muslim. Lepas Muslim, Tirmizi. Banyak lagi kita kena baca. So, Fadilat Amal ni dah berhenti dulu. Banyak dah. Kecuali orang-orang tabligh datang dia nak baca bayan, silakan dia baca bayan. Waktu sembahyang subuh, lepas subuh tak ada bayan. Geng tabligh tak ada, kita pun bacalah Sahih Bukhari pula. Kalau ada geng orang tabligh dia suka baca Fadilat Amal, baca hadis. Baca hadis ni lebih mulia daripada baca keseluruhan cerita-cerita kata-kata ulama. Dan Fadilat Amal ni dia bercampur antara kata-kata ulama dengan kata-kata hadis. Saya habis berapa kali dah ni Fadilat Amal ni, kita pisah-pisahkan antara hadis dengan kata-kata ulama. Sebab kadang-kadang dia bercampur, dah orang ingatkan kata-kata itu adalah hadis. Ada juga. Jadi oleh kerana itulah Fadilat Amal ni kita baca, tapi dalam masa yang sama kena ada azam untuk baca Sahih Bukhari, kena ada azam untuk baca Sahih Muslim, kena ada azam nak baca Sunan Sittah, macam-macam banyak lagi tuan-tuan. Tu semua hadis-hadis. Bila tuan-tuan baca tu, tuan-tuan akan nampak, hadis yang disebut ni hadis sahih lah, hadis dalam Bukhari. Kan best tu cakap. Macam kita hafal Quran dah lah. Sebab apa yang dalam Quran ada, dalam Sahih Bukhari Muslim mensyarahkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim. Cukup cantik. Dulu masa kami belajar tu, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sittah wajib habis. Sebab dia nak bagi kita lalu semua hadis-hadis Nabi ni. Lalu je. Bukan suruh hafal. Kalau hafal tu, tuan-tuan, hebatlah. Saya tak boleh nak hafal. Sebab hebat sangat. Siapa boleh hafal tu memang hebat. Saya dan hafal Riyadhus Salihin. Separuh Riyadhus Salihin hafal, sekarang lupa habis. Ingatan kita banyak buat maksiat. Baca je lah. Jadi kalau orang tu minat tu, dia boleh baca. Sebab kadang-kadang orang tu jadi macam silibus pula. Baca yang satu je. Fadilat Amal je. Lepas tu kadang-kadang saya nak tegur juga macam sebahagian golongan tabligh, bukan semua sebahagian kecil. Bila time kita ceramah, dia baca bayan kat luar. Itu khuruj anil adab, keluar daripada adab. Saya nak cerita ni, masa saya ceramah dekat Putrajaya ada sekali tu, Putrajaya, golongan-golongan tabligh daripada Timur Tengah. Semua ni orang alim, orang besar-besar je datang. Masa saya ceramah, semua geng-geng dia masuk. Padahal saya ceramah dalam bahasa Melayu, tapi saya baca kitab. Masa itu saya baca kitab Kifayatul Akhyar, Fiqh Mazhab Syafi'i. Penuh pun di depan. Saya baca bahasa Arab, dia orang faham. Lepas tu saya terjemah. Bayangkan masa saya buka soalan, geng-geng ni tanya soalan.
dalam bahasa Arab. Saya terpaksa jawab dalam bahasa Arab. Sebab apa? Sebab mereka ni datang dengar. Tapi ada sebahagian pula, saya pergi ceramah ada satu tempat, dan bukan saya seorang, ramai 2, 3, 4 orang ustaz bagi tahu berlaku dan depan-depan mata mereka tengah-tengah ceramah. Sebahagian kecil daripada golongan kelompok tabligh ni pergi baca bayan kat luar. Baca bayan dengan dengar kuliah, wajib dengar kuliah. Bayan tu kemudian. Sebab bayan kita boleh baca sendiri dan kita dah faham. Dengar kuliah benda yang kita tak tahu, benda yang kita mungkin tak sampai, tambah-tambah hukum-hukum yang berkaitan dengan fiqh, hukum hakam yang berkaitan tentang akidah, kita tak tahu. Dalam fadlan amal, dia banyak lebih kepada mengajak kita untuk buat baik, mengajak kita dekat dengan Allah Ta'ala, mengajak kita dengan tasawuf, mengajak kita dengan agar tidak lupa akan syariat Allah Ta'ala. Jadi itu lebih kepada akhlak. Tapi yang hukum hakam akidah ni kena mendalami. Jadi cuba kena dalamkan betul-betul, tuan-tuan dan puan. Itu bukan semualah, sebahagian kecil saja. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Sebelum waktu maghrib saya dari rumah mengambil wuduk sebelum keluar dari rumah dan bersalaman dengan anak-anak. Soalannya, bolehkah saya bersalaman dengan isteri saya? Apa hukumnya? Batal ke air wuduk saya? Dalam mazhab Syafi'i, lelaki atau seorang suami tidak boleh bersalam dengan isteri ni atau bersentuhan dengan isteri ni setelah mereka berwuduk. Maknanya kalau suami ada wuduk, kalau salam dengan isteri atau bersentuhan dengan isteri, maka batal wuduk mereka. Berasaskan kepada dalil aula mastumun nisa, sentuh perempuan maka batallah wuduk mereka. Isteri batal wuduk, suami batal wuduk jika tidak berlapik. Tapi kalau berlapik maka tidak batal, jangan risau. Jadi kalau nak salam boleh salam, tapi jangan tak berlapik. Lapik dengan kain tak apa, tak ada masalah. Tak batal. Kecuali masa salam berlapik pun naik nafsu. Salam naik nafsu. Rambut tiba-tiba naik ke atas gitu. Hukumnya haram. Haram tu apa? Haram lah kalau dia pergi dalam keadaan tak berwuduk dia sembahyang. Maknanya dalam mazhab Syafi'i dia kena ambil wuduk balik. Kena cek sama ada keluar air mazi ke tidak. Jadi kena cek betul. Uncang teh lemon ada ulat, haram tak buat teh dan minum? Uncang teh lemon ada ulat. Tak berapa ambil hak ulat tu? Tak ada hak lain. Pelik-pelik. Buanglah ulat tu. Ulat ni dia tak najis. Dia kalau melekat dekat kawasan tu, kata kita ambil, kita buang adalah. Buang ulat tu, buang lalat, buang binatang-binatang tu, kita bersihkan sikit, kita buatlah buat air dan seumpamanya, maka tak ada masalah. Kalau kita nak, dan yang pelik ni teh lemon ada ulat. Apa ulat apa ni? Ulat dalam teh tu ke macam mana? Ulat dalam lemon, dia uncang teh. Macam mana dia tahu dalam tu ada ulat? Jadi kalau dah tahu ada ulat tu, buang belakang lah, beli baru dah senang. Tak, tapi kalau sekadar nampak ulat tu, ambil buang ulat, boleh guna, tak salah. Sebab ulat tu bukan najis, cuma tak boleh makan, tu je. Qadhirah, dia menjijikkan. Wallahu a'lam bissawab. Okey, habis soalan. Baik, ada soalan lagi? Bubble tak ada? Okey, kalau tak ada soalan, insya-Allah kita sambung balik perbincangan kita pada bulan hadapan. Dan kita sambung dalam prinsip yang ke-7. Sambung pada hari ini punya perbincangan pada bulan hadapan, insya-Allah pada minggu ke-4. Wallahu a'lam bissawab. Soalan macam biasa boleh hantar terus ke nombor yang tertera di bawah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma ij'alna minan najihin wal faizin akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Taqabbalallahu minna wa minkum.